minta berlindung daripada fitnah Dajjal. Apa teruk sangat ke Ustaz fitnah Dajjal ni? Dajjal dengan setan rasa setan teruk lagi? Nanti dulu. Nanti dulu. Dajjal dengan setan, dia kata setan teruk lagi. Tuan-tuan tahu tak? Kebanyakan daripada apa yang sedang kita lalui pada dunia hari ini, atau dok-dok sekarang kata zaman now, zaman sekarang lah, zaman now dia kata tu, kebanyakannya adalah masalah ataupun isu-isu yang sikit sebanyak dalam kawalan makhluk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sama-sama. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan izin ketentuan dan kasih sayang Allah dapatlah sama-sama kita bertemu di Masjid Alam Impian yang saya hormati pengurusi dan ahli jawatan kuasa masjid, Tuan Imam, asatizah, tuan-tuan guru, ustaz-ustazah, pimpinan-pimpinan masyarakat dan seterusnya pada tuan-tuan haji, perempuan hajah, anak-anak muslimin muslimat, moga-moga semuanya dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur dan puji kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan ketentuan Allah Ta'ala. Malam ni dapat sama-sama kita bertemu dengan satu tajuk yang mudah-mudahan dapat membuka minda hati dan sanubari kita bersama untuk direnungkan, iaitu tentang fitnah dahsyat akhir zaman. Ada satu doa yang mana Nabi SAW mengajarkan, seeloknya, semoleknya, seafdalnya, kalau boleh sebelum bagi salam, selepas daripada tahiyat akhir, janganlah tinggal doa ini. Iaitu doanya, walaupun dia ada pelbagai jalan riwayat, tapi kurang lebih doa yang berkisarkan minta berlindung daripada 4 perkara. Doanya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Ada setengah riwayat yang lain dia sebut fitnah mahya wal mamat dulu baru dajjal. Tak apa, yang penting 4 perkara, iaitu doa minta berlindung daripada, pertama, azab kubur, kedua, azab api neraka jahanam, ketiga, fitnah,
kehidupan dan fitnah kematian. Dan yang keempat, fitnah kejahatan makhluk Dajjal. Inilah doa yang Nabi sangat galakkan. Dia bukan wajib, tapi Nabi galakkan kita baca. Usai saja kita innaka hamidum majid. Nanti dulu, jangan bagi salam lagi. Lepas innaka hamidum majid, sambung Allahumma inni ka, kalau baca seorang-seorang atau ramai-ramai, Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr, dan seterusnya. Baru bagi salam. Ada seorang ulama namanya Imam Tarus. Dia kalau anak dia semayang, dia dengar anak dia setakat baca tahiyat akhir tu, setakat innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dia kata ulang balik, semayang balik. Dia anggap anak dia tak sempurna semayang, padahal bukannya rukun. Doa minta berlindung 4 perkara termasuk berlindung fitnah Dajjal tu bukannya rukun. Tahiyat akhir tu iyalah, tapi seolah dia anggap macam anak dia tak serius. Dan tuan-tuan kena tahu, Imam Taurus tu ratus tahun beza dengan kita. Maknanya nak menuju ke akhir zaman, kita lagi dekat, tapi dia punya bimbang terhadap fitnah akhir zaman tu sampai dia suruh anak dia semayang balik. Dan jangan lupa sebelum bagi salam, doa minta berlindung 4 perkara. Dan kalau tuan-tuan perasan, dalam kebanyakan doa-doa yang biasa dalam semayang tu, tak apalah. Ini doa yang Nabi galakkan kita baca masih dalam semayang. Kalau doa lepas wirid semua lah kali baru tadah tangan tu kan, yang ada tak sempat terus balik pun ada. Tak, Nabi suruh baca sebelum bagi salam. Menunjukkan doa ini adalah doa yang message dia sangat serius, khususnya bagi kita umat akhir zaman. Eloklah kalau sebelum ni on off baca tak baca, ingat tak ingat, ojo kelalen. Jangan lupa. Ngomong jo ni kan alon-alon kelakon ni kan. Saya mertua sahabat berenang. Itu yang alon-alon tu banyak makan sambal tahun. Sambal tahun tu setahun baru boleh makan kulit lembu. Kan? Ke Banjar banyak. Oh, silap negeri aku ni, silap. Banyak baca doa itu tiap kali lepas tahiyat akhir. Elok baca. Kan nanti isyak, sekarang dah boleh pelan-pelan hafal, nanti isyak dah boleh baca. Yang baca bahasa Melayu, mentang-mentang tak apa yang Arab, minta berlindung daripada apa kubur dan Dajjal. Batal lah sembahyang cakap Melayu, dia kena Arab, mesti bahasa Arab sebab dia masih dalam sembahyang. Lepas sembahyang tak apalah bahasa Melayu pun. Itu cuma salah satu daripada 4 perkara yang kita minta berlindung pada Allah Subhanahu Wa Taala adalah minta berlindung daripada fitnah Dajjal. Apa teruk sangat ke Ustaz fitnah Dajjal ni? Dajjal dengan setan, rasa setan teruk lagi? Nanti dulu Dajjal dengan setan, dia kata setan teruk lagi. Tuan-tuan tahu tak, kebanyakan daripada apa yang sedang kita lalui pada dunia hari ini, atau dok sekarang kata zaman now, zaman sekarang lah, zaman now dia kata tu, kebanyakannya adalah masalah ataupun isu-isu yang sikit sebanyak dalam kawalan makhluk itu, makhluk Dajjal itulah. Apa dia? Krisis makanan. Ada sampai satu hari itu nak buat open house, 3 hari tak ada ayam. Faham tak? 3 hari tak ada ayam. Lepas tu pula penularan wabak penyakit. Lepas satu kan? Lepas wabak penyakit pula, isunya berkait dengan cuaca yang tak menentu. Cuaca tak menentu ni termasuklah orang meramalkan sepatutnya jadi gini, tak, jadi macam ni. Jadi macam ni tu pula luar daripada jangkaan. Banjir di kawasan-kawasan yang tak pernah disangka jadi. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, tahukah anda bahawa kebanyakan daripada isu dan masalah itu adalah dalam ruang lingkup keupayaan Dajjal? Oh iya Ustaz, mengaitkan pula Dajjal. Tak apalah, saja nak beritahu je lah. Tak nak beritahu tak apa, sekati ya. Lama dah Nabi SAW menyebutkan pada kita, isu berkait tentang cuaca tak menentu ni semua, ia adalah juga campur tangan makhluk tu, Dajjal itulah. Dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan,
Kata Nabi, wa inna min fitnatihi an ya'mura as-samaa'a an tumtira fatumtira wa ya'mura al-arda an tumbita fatumbita wa inna min fitnatihi an yamurra bil hayy fayukazzibunahu fala tabqa lahum sa'imatun illa halakat wa inna min fitnatihi an yamurra bil hayy fayasuddiqunahu fayamura as-samaa'a an tumtira fatumtira. Apa dia? Kata Nabi SAW, kebolehan keupayaan yang ada pada makhluk Dajjal ni, dia boleh arah je langit tu air hujan, hujan, dan dia boleh arahkan tanah yang gersang kering kontang, tumbuh tanah Arab tu. Kalau tuan-tuan dah pergi umrah ke belakangan ni kan, tanyalah dengan reba-reba, kot tuan-tuan ada bajet lebih sikit, naik JMC, jangan ikut bas saja, naik JMC tu ikut jalan road lain sikit. Dulunya papa Arab tu cerita kering kontang gersang mana ada apa, sekarang hijau. Oh, itu Dajjal tak semestinya, tapi boleh jadi. Faham tak? Dia boleh arahkan je, tanah kering kontang, tumbuh, subur makmur dia boleh buat. Kalau yang langit, kalau ikutkan nampak macam panas ni, takkan hujan, kita pun jemur. Dah, kusangkakan panas berpanjangan, rupanya gerimis mengundang. Tuan-tuan tak apa lagu tu ya? Lara lah ustaz ni. Itu pun tanda kiamat tu. Ustaz ni mengapai lagu-lagu. Ya. Dia boleh arah ya, langit ni menurunkan hujan. Dan bukan setakat tu saja, dia juga boleh mengarahkan supaya ada di kalangan manusia ini yang mana ikut dia, yang follow dia, ini semua orang beruntung. Walau dia tak duduk di bukit beruntung pun, dia mesti beruntung. Hidup kenyang, mewah, aman. Mana melawan dia, tak dengar cakap dia, padan muka, hidup sengsara. Rumah atap bumbung tercabut belaka habis, ribut padan muka. Memang dia akan buat macam tu. Inilah kata ujian fitnah paling dahsyat sekali. Sebab itu dia boleh buat benda ni semua. Cuaca tak menentu. Apalagi dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, bukan setakat tu saja, dia juga antara makhluk yang berkebolehan untuk apa? Wa innahu yubri'ul akmah wal abras wa yuhyil mauta. Dia boleh merawat kebanyakan penyakit serius. Sopak, kusta, dia boleh sembuhkan. Sebab tu tuan-tuan pernah dengar, dalam dunia ni ada dua je makhluk dipanggil Al-Masih. Al-Masih dalam dunia ni ada dua ya. Pertama, Isa Al-Masih. Kedua, Al-Masih Ad-Dajjal. Al-Masih ini juga membawa maksud yang menutup pun dia, yang menyapu pun dia, yang menyapu, yang mengusap. Usap. Nabi Isa kan gitu. Mata orang buta dia usap jelek. Mukjizat Allah Ta'ala izinlah. Orang sakit Nabi Isa usap sembuh. Kebolehan yang sama juga lagi satu Al-Masih, namanya Dajjal. Orang penyakit pelik-pelik ni, sini mari, apa sakit? Boleh syuk dia sapu. Tapi nanti dululah, aku kau punya Tuhan. Boleh? On tak on? Aku kau punya Tuhan. Aku Tuhan. Okay, good. Sini mari. Sap dia bagi, sembuh. Itulah dia. Mana penyakit, apa masalah, dia boleh settle. Itu kelebihan dia. Itu tuan bayang tak? Ada manusia kadang takkanlah sakit sikit pun nak pergi jumpa makhluk tu. Tak. Bukan semua orang yang sakit tu ada duit. Rawatan ribuan ringgit, mari dia, sini mari, percuma. Tapi aku kau punya Tuhan. Boleh? Bolehlah, janji sihat. Kan? Apa lagi selain daripada masalah penyakit tu? Tuan-tuan tak rasa pelik lah? Wabak penyakit ni lain macam lah. Kita ingat selesai dah hari tu kan. Tuan-tuan doa tak? Minta berlindung daripada COVID. Minta berlindung kan? Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun tu kan? Doa kan? Berapa tahun doa? Berapa tahun sejak tuan-tuan berkenalan dengan doa tu? 2 tahun doa kan? Hilang tak COVID? Tak hilang kan? Tak hilang Nak hilang macam mana? Yang baca doa COVID tu dalam TV tu pun kena COVID. Saya pun tak ingat lah ustaz mana. Tapi saya agak kenal lah dia, rapat jugalah ustaz tu. Dia lepas bulletin utama dia baca, sebelum pagi-pagi dia baca. Dan dia pun kena COVID 2 hari. Teruk kat dia muntah. Tak kenal kan? Handsome kat dia.
Tapi dia pun kena COVID tak? Yang baca doa COVID tu pun kena COVID. Apa cer? What the story? Jadi nanti lu tuan-tuan siang malam rajin datang masjid dengan kuliah. Iman mantap semua. Tak apa, ini semua ketentuan Allah, belum sampai masanya. Okeylah. Doa kita masih Allah Taala tangguh dulu. Okey. Itu bahasa orang ada iman. Orang semayang sehari 5 waktu, hak jenis semayang 5 hari sekali tu. Macam mana? Doa tak doa sama. Dan hari tu kita tak digalakkan salam lagi kan? Salam je Ustaz, salam pun mati, tak salam pun mati. Salam je. Macam dia punya ni dia lain. Kadang kita, ya Allah, kalau orang tak kuat memang, bayangkanlah tengah sakit, menderita teruk, rawatan pun seolah-olah menemui jalan buntu. Mari dia kata menawarkan satu bentuk rawatan, dia boleh buat macam tu. Orang tak ada iman habis. Bukan setakat tu saja. Saya ingat awal-awal COVID hari tu, kita kan ada isu roti, bekalan roti apa, gardenia ke apa tu, tak ada roti, riuh tak ada roti. Tuan-tuan, masalahnya ada seorang ustaz baju pink pakai songkok, dia pun pergi ke kedai runcit nak cari roti, anak nak sapu jam habis, clean and clear, habis sebagai roti tu habis. Ya Allah, korang ni ada yang satu troli beli, ada sampai satu tahap pergi tu kedai tu bagi ambil seorang, ambil 2 roti je dia bagi. Bukan yang jumbo, yang rendah tu, 2 orang saja. Dia terpaksa catu. Dan maaflah, saya bukanlah nak kata apa, tapi bila jadi macam tu, kita terkenang apa yang Nabi pernah sebut sallallahu alaihi wasallam, bahawa salah satu daripada apa yang Dajjal akan buat, dia akan membawa gunung roti. Dia akan membawa apa? Gunung roti. Macam mana? Gunung roti. Bayangkanlah, tengah orang kelam kabut cari troli mak. Bukan kedai runcit bang, dia bawa gunung. Aku telan lah siang malam roti ni. Dan ketika itu, sebelum kau nak ambil roti-roti yang aku bawa ni, macam biasalah, aku kau punya Tuhan, sembah aku dulu. Macam mana tuan-tuan? Mungkin dialah macam sekarang tengah duk senang, orang kata takkanlah kita nak kalah dengan dia, mengaku dia pula. Belum tentu. Kadang saya ada agak duk tengok di media sosial, ada seorang hamba Allah ni, dia saja bagi duit, dia duit banyak sangat, dia saja macam lempar duit lah, nak bagi orang duit. Orang yang beratur nak ambil duit daripada dia, yang mengandung pun ada, sampai jatuh terguling nak ambil duit pada dia. Saya tak kata dia, tapi saya membayangkan kalaulah ada makhluk Dajjal nak buat macam tu juga, berbaris orang nak ambil duit. Asal kalau tengah terdesak, duit tak ada, tak tahulah kibar bendera tak kibar bendera, tapi kalau tengah sesak, tengah senak, sanggup tak? Gadai maruah demi hidup kenyang, cukup? Ada tak? Habis. Gadai akidah, habis. Tu yang kita takut. Dah lah tuan-tuan, muka nampak berkeruk cerita Dajjal ni. Lain kali bagilah tajuk hidup suami isteri ke apa pun, syok tajuk fitnah akhir zaman, memang berkeruk ladai semua. Aduh. Tapi itulah dia, mau tak mau benda ni kita kena telan, kita kena faham dan kita kena ambil tahu. Kalau kita tak ambil tahu, anak cucu kita kena pesan. Kok kita tak jumpa dengan zaman dahsyat tu, anak cucu keturunan kita tu, orang tua-tua dulu habis tak ada duit jual botol. Orang zaman sekarang tak ada duit jual badan, tahu tak? Orang tua-tua dulu habis tak ada duit jual botol, nak dapat duit juga kan, jual botol. Zaman sekarang jual badan. Tahu kan jual badan cara baru hari ni? Dia ada laman web dia, tak payahlah sebut kan, cari pula ni Pak Haji ni memang. dia rakam video atau dia buat live, pakaian separuh tak separuh dia pun pakai, dia buat live. Nak tengok kena bayar dulu, dia ada bagi password. Siapa bayar dulu, transfer duit, screenshot, bagi bukti pembayaran, baru dia akan dapat link akses untuk tengok perempuan tu macam ni punya gaya lah. Ustaz tahu kan laman web tu? Tahu? Tuan-tuan nak tahu tak? Tak mau angguk, padahal teringin kan angguk tu kan. Tak, Ustaz kami nak tengok tu untuk iktibar. Tak payah iktibar, banyak lagi iktibar benda lain. Iktibar nak tengok benda tu, tapi dapat duit tu. Dapat duit taklah banyak sangat. Yang saya duk dengar-dengar lah, dia orang cerita daripada laman web tu,
sampai ratus ribu dapat sekali dia buat macam. Dulu orang kena bergelek dalam pusat-pusat kelab malam semua, dapat berapa je. Sekarang tak payah, duduk dalam rumah dalam bilik macam tu je. Gadai maruah demi fulus. Dulu ingat mana penceramah dulu dia kata apa, al-fulusu fi dunya wal mampusu fil akhirah. Tu bukan hadis, tu ayat geram tu bunyi dia, mampus. Manfusu. Allahu akbar. Tapi itulah tuan-tuannya, mungkin ada setengah orang kadang dia kata tak ada ikut Ustaz Dajjal ni. Sekarang ni ramai ustaz-ustaz duk cerita Ustaz Dajjal ni, saya ingat dia tak mari lagi kot. Ke macam mana? Ke dah dekat dah apa Ustaz? Tak tahulah nak kata dia dekat tak dekat. Untuk pengetahuan semua, Nabi SAW pernah menyebutkan bahawa benar-benar kemunculan ataupun dia akan tiba dan dia akan memunculkan dirinya itu saat bila? Kata baginda Nabi, la yakhruju dajjalu hatta yuzhilun nas an zikrihi wa hatta tatrukil a'immatu zikrahu alal manabir. Kata Nabi SAW, Dajjal ni dia takkan muncul sampailah manusia sudah terlupa tentang kemunculannya, dan para khatib di mimbar-mimbar pun sudah terlupa nak sebut tentang dia. Asal ada orang baru nak mengingat pasal Dajjal, kau ni sikit-sikit Dajjal, Dajjal. Tak adalah, ni tak ada kaitan lah. Tengok, lama kelamaan orang akan anggap takkan Dajjal. Masa takkan itulah dia mari. Jadi sebab itu kita dalam hidup ni, apa-apa yang pelik-pelik berlaku di akhir zaman, kita tidak katakan bukan semuanya, tapi kita kata ada kebarangkalian, mungkin campur tangan makhluk tu ada. Sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan umatnya begitu sahaja tanpa bimbingan dan panduan atau perisai di akhir zaman, kecuali panduan yang telah diajar oleh baginda Nabi SAW, iaitu antaranya dengan perisai dari surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Apa antaranya? Kata Nabi SAW, man hafiza 10 ayatin min awali surat Al-Kahfi usima min fitnatid dajjal. Kata baginda Nabi SAW, siapa-siapa yang menghafal 10 ayat permulaan surah Al-Kahfi akan terpelihara daripada fitnah kejahatan makhluk Dajjal. Walau setengah dalam riwayat yang lain menyebutkan 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi. Tapi tak apalah, ala kulihalnya surah Al-Kahfi itu sendiri. Kita mungkin setengah di kalangan kita malam-malam sebelum tidur baca surah apa? Al-Mulk. Kan? Selamat fitnah kubur ataupun azab kubur. Baca surah Al-Mulk sebelum tidur. Bangun pagi-pagi surah Waqi'ah. WhatsApp pula. Waqi'ah. WhatsApp pula. Waqi'ah. Al-Waqi'ah. Walau Al-Mulk dan Waqi'ah ni dia ada kelebihan dia tersendiri, tapi Al-Kahfi dia adalah salah satu daripada surah-surah yang menjadi tonggak dalam Al-Quran. Sebab tuan-tuan pernah terfikir tak sebab apa Nabi sebut Al-Kahfi ni ianya bagaikan perisai bagi umat Islam di akhir zaman menjelang kemunculan makhluk ini. Tapi tuan-tuan jangan pula faham hafal semata-mata 10 ayat awal ke 10 ayat akhir semata. Lepas tu marilah makhluk tu, tuan-tuan pun kata, oh ni Dajjal. Teruk mata. Tak apalah, saya pun dah hafal dah 10 ayat tu. Nak dengar tak? Tasmik sikit tak? Bismillahirrahmanirrahim. Dajjal tu pun tunggu dengar. Tayyib dengar. Satu sampai ayat ke-10. Sadaqallahul azim. Tak apalah. Mika dah hafal, kita cari orang lain lah pula. Nak kacau orang lain lah pula, awak dah menghafal. Bukan macam tu. Yang dimaksudkan menghafal ini bukan semata-mata dihafal ayat-ayatnya, tetapi ayat tu dihafal, difaham dan dijadikan pedoman pegangan dalam hidup. Bukanlah malam ni saya nak cerita pasal Kahfi tu, lain tahun lah pula panggil ke penceramah lain pula cerita pasal Kahfi tu. Tuan-tuan kalau tengok 10 ayat awal atau 10 ayat akhir Al-Kahfi,
Memang itu ayat-ayat yang memang strong. Ayat dia tu memang peneguhan akidah yang sangat mantap. Sangat mantap. Dan lagi sedap kalau ustaz yang boleh menerangkan tu sampai ke dasar pemahaman tu. Oh, syok surah Al-Kahfi tu sedap. Maka kalau tuan-tuan tengok apa sebab Al-Kahfi ni disebut oleh Nabi SAW, maka para alim ulama pun membahaskan rupa-rupanya dalam surah Al-Kahfi ni mengandungi 4 perkara, yang mana 4 perkara ini menjadi senjata ataupun menjadi orang panggil apa, modus operandi lah, menjadi senjata makhluk Dajjal untuk menjahanamkan umat manusia keseluruhannya atas muka bumi Allah ini. Apa dia 4 perkara itu? Dengan molek, dengan elok. 4 perkara yang terkandung dalam surah Al-Kahfi itu adalah 4 perkara yang diguna pakai oleh makhluk Dajjal untuk merosakkan kita. Maka siapa-siapa yang sikit sebanyak dia memahami akan 4 perkara ini, insya-Allah jaminan daripada Allah dan Nabi, kita terselamat insya-Allah. Apa dia 4 perkara ni tuan-tuan? 4 perkara tu apa dia? Atau senang faham saya sebutkan 4 fitnah. 4 fitnah. Maknanya daripada tadi tu sekarang baru masuk tajuk. Boleh tuan-tuan? Tadi tu intro lah, muqaddimah. Pasal pihak masjid pun minta saya berhenti paling awal 10.30. Boleh tuan-tuan? Yang duduk paling depan paling menyesal. Yang kat pintu tu sempoi. Aku dulu keluar sekejap lagi lah. Terbaik ustaz. Kan? 4 fitnah ini sebenar-benarnya saya ingat kalau saya tak sebut pun tuan-tuan perasan. Tapi kalau tak disebut sampai sudah tak perasan, tapi sebut je lah. Pertama sekali apa dia? Iaitu fitnah agama. Itu yang pertama. Fitnah agama. Maknanya yang dikatakan makhluk Dajjal ni, dia akan menggunakan fitnah agama untuk menjahanamkan seluruh umat manusia yang ada di atas muka bumi ini. Apa maksud fitnah agama? Kata ulama, makhluk Dajjal ataupun ejen-ejen dia yang sudah pun buat kerja sedari dulu lagi, sedaya upaya nak mengkafirkan seramai mungkin orang. Mengkafirkan seramai mungkin orang. Ataupun mungkin ada orang kata, tak ada ustaz, mana sekarang nampak Islam lagi kuat, kita tengok Mekah, Madinah, juta orang, mana kafir? Ataupun sekurang-kurangnya kalau dia tidak kafir dari sudut akidah pun, gaya hidup dia, cara dia bercakap, cara dia buat bertindak segala apa pun, komen di WhatsApp, komen Facebook, Instagram, dah macam orang kafir. Faham tak? Maknanya budaya hidup, kalaupun dia tidak kafir dari sudut akidah pun, sikit sebanyak berjaya untuk mengubah gaya hidup seorang yang Muslim kepada gaya hidup seorang yang kafir, menganggap semayang ibadat itu sesuatu yang menyusahkan. Siang malam aku kerja cari duit, oh kena zakat, sibuk asnaf ni, pemalas. Asnaf ni semua pemalas, cari duit sendiri ya, sibuk minta duit. Yang Tuhan pun suruh kita keluar duit pula. Nampak tak? Akhirnya keluar mulut-mulut jahat macam tu. Faham tak? Padahal nama dia Islam kan? Kat pengenalan pun Islam kan? Nampak tak dia semayang tadi Zuhur? Mayang tak? Tapi mulut bagaikan orang kafir. Kita tak kata dia kafir. Macam. Tu dia. Dahsyat tu. Tuan-tuan pernah jumpa tak orang macam tu? Nak angguk, risau. Nak geleng, macam ada. Kan? Dia membuatkan manusia, dia mensistemkan manusia menganggap bahawa agama itu sesuatu yang menyusahkan. Lagi-lagi pula ada perbezaan pandangan. Ulama tu pendapat pertama kata macam ni, pendapat kedua kata macam ya. Jadi yang mana satu ni ustaz? Mana satu yang betul ni? Letih lah Islam ni ya. Banyak sangat pendapat ya. Macam mana tuan-tuan ya? Akhir zaman tu fitnah tu. Tuan-tuan tahu kan, manusia ni akhir zaman dia nak semuanya senang. Dia nak yang mana paling senang. Dia tak suka nak sabut ni, dia tak nak. Dia tak nak yang sabut tu, dia tak nak. Dia nak yang paling mudahnya. Kalau dengan ceramah pun yang mana yang paling senang. Yang berat-berat, cerita kubur, azab-azabnya, aduh berat lah mengantuk tu. Aduh azab juga aku dengan ceramah dia ni, kan.
Tu ingat, itu benda paling berbahaya sekali. Dia nak merosakkan manusia dengan cara fitnah agama. Jadi tak keterlaluanlah apa yang pernah Nabi SAW sebut daripada dulu lagi. Dalam agama kita pun akan berpecah kepada beberapa aliran pahaman. Inna bani Israel iftaraqat ala 71 firqah. Nabi kata Bani Israel pernah berpecah kepada 71 kumpulan. Wa inna ummati sataftariqu ala 72 firqah. Dan umat aku, kata Nabi SAW, akan berpecah kepada 72 golongan, kumpulan. Kulluha finnar, semua dalam neraka, illal wahidah, kecuali satu saja yang selamat. Yang lain semua neraka habis, satu je yang selamat. Sahabat dan Nabi menyebutkan yang selamat itu adalah wahiyal jamaah. Yang selamat itu jemaah. Jemaah mana? Jemaah Masjid Alam Impian. Saya pun tak tahulah. Saya pun kadang dah terkeliru dah alam-alam tuan-tuan ni. Alam Sari, Alam Damai, Alam Impian, Setia Alam, Syah Alam, banyak sangat alam. Nah, jadi saya pun tadi hampir nak ke Alam Damai dah tadi. Al-Mukhlisin kan Alam Damai tu. Ni Alam Impian. Tuan-tuan ni Syah Alam ke Kelang sebenarnya? Dua-dua boleh dua-dua boleh. Kan, tapi tak apalah. Yang penting semayang. Syah Alam Kelang, lalah tak mayang, sama kan. Nabi kata yang selamat ke syurga adalah jemaah. Sahabat tanya, wa mahiyya ya Rasulullah, jemaah mana ya Rasulullah selamat ni? Cakap apa? Jemaah mana selamat ni? Wa ma ana alaihi wa ashabi. Jemaah yang dikatakan Nabi adalah yang mengikut jalan aku dan jalan sahabat-sahabatku ridwanullah alaihim ajma'in. Itulah yang Nabi pesan. 72 golongan dalam neraka, satu saja yang selamat ke syurga. 73 pintu, 73 jalan, yang sampai hanya satu jalan. Satu jalan. Tu hadis tu. Dahsyat penyanyi tu dia memang buat lagu tu dia kaji. Ada setengah orang tak ada, bubuh lagu apa pun, tu pun trending dahsyat. Satu jalan yang selamat. Maka kalau tengok pecahan-pecahan dalam agama ini memang banyak, sangatlah banyak. Taklah saya sebut di sini, tapi tuan-tuan pun sedia maklum. Maka berhati-hatilah dalam beragama. Dalam beragama, hati-hati. Itu yang pertama sekali, namanya fitnah agama. Paling dahsyat sekali, saya pun tak tahulah. Saya tengok yang di hadapan saya ni pun banyak golongan jubli emas pun ada, jubli perak pun ada. Tapi tak apalah, saya cerita je lah ya. Gangsa ke emas ke perak, dengar je lah. Tuan-tuan tahu dalam beberapa tahun sudah, budak-budak anak-anak muda sekarang duk main game main game. Ada satu game tu, dahsyat lah game tu, saya ingat. Dah lah, saya pun zaman Mario Brothers, Street Fighter kat zaman saya. Zaman ayah tarik telinga pergi semayang maghrib tu, tengah duk main mayang lah, yang tu. Zaman sekarang dia punya game dahsyat. Ada satu game tu, yang mana game itu pemain dia, contoh kita, pemain dia mesti bertindak sebagai Tuhan. Maknanya bila main tu, tuan-tuan tahu kan, main game sekarang dapat duit. Ada budak mana tu itu, ratus ribu dia dapat bulan-bulan. Main game, menang game, menang daripada main game, dapat duit. Dapat duit, duk dia nak bilik. Bukan PDPR, PDP game. Game, ratus ribu dapat. Kau ada? Tak ada. Melepet, tengok Netflix dapat apa? Dia main game dapat duit. Dapat duit. Game tu, dia main game. Game tu pula adalah game yang bersifat kita kena jadi Tuhan. Kita boleh lantik Nabi dan kita boleh buat nama agama sendiri dan buat syariat sendiri. Cari penganut. Penganut tu bukannya orang lain, boleh jadi kawan-kawan kita boleh. Kau nak kau jadi aku penganut aku. Ini game. Game subuh semayang lah, zuhur semayang, tapi game. Tapi aku Tuhan lah, boleh. Dah ada game tu. Lepas tu pula, mana-mana di kalangan penganut tu engkang, tak ikut undang-undang yang dibuat tu, dia letakkan tepi tu peti, batu, tanah runtuh untuk diazab pada orang tu. God Sim dia panggil game tu. Cari pula lepas ni. Dahsyat tu.
secara halus mendidik, mengasuh manusia agar berjiwa Tuhan. Tahu kan? Berjiwa Tuhan. Bila manusia berjiwa Tuhan, dia akan menganggap dia betul, orang lain sesat. Tu, iaitu kafir, munafik, tu fasik. Kau, aku yang paling. Aku Tuhan kot. Secara halus. Hati-hatilah tuan-tuan. Seram saya. Tapi kalau tuan-tuan tak duk main game mula je, nak rasa apa? Dulu kan Nokia kan ada game mula, nyek tu tak ada apa. Paling-paling bini je marah. Nuk main game, lepak telefon potong itu je. Ini game zaman sekarang ni merosak, dahsyat. Tu yang pertama. Yang kedua, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dah isyak dah. Lagi berapa minit? 4 minit lagi. Okey. Itu ikut Kelang ke Syalam? Aduh, yang kedua. Yang keduanya adalah fitnah kekayaan. Fitnah apa? Dajjal ni dia akan membawa satu fitnah yang bersifat fitnah kekayaan. Apa makna fitnah kekayaan ni muslimin muslimat sekalian? Iaitu seolah-olah mendidik dan mengasuh manusia melihat bahawa maruah seseorang bergantung pada tahap kekayaan dia. Status dia dalam masyarakat berdasarkan tahap banyaknya duit dia. Masyuk tak masyuk dia tu, itulah status dia dalam masyarakat. Kereta mewah sikit, mai duduk di meja makan apa ni. Kalau cakap datang naik Grab, pokok pisang, jauh sikit. Kalau tak bungkus makan balik di rumah. Status dibeza-bezakan berdasarkan kekayaan, tak kaya, kaya tak kaya. B40 ke apa, 40 ke apa, T20 ke, M40, B40, T320 apa. Apa ni? Apa? Memang Nabi ajar ke beza-beza orang ni apa? Itu memang dia ajar manusia macam tu. Menilai manusia berdasarkan kekayaan dan harta. Dan perangai ni bukan perangai baru. Lama dah manusia dulu dah buat perangai ni. Tu yang Allah Ta'ala ajar kita. Akhir zaman, kau jangan ulang perangai orang dulu. Nenek moyang korang dulu dah buat dah perangai ni. Tu yang kena azab belaka tu. Siapa dia? فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. Kemudian Qarun keluar di tengah-tengah kaumnya dengan memakai perhiasannya pada saat itu. Orang-orang di sekelilingnya, Qarun harta dia kan banyak. Tuan-tuan tahu kan kekayaan Qarun sebanyak mana? Dia punya harta, dulu mana ada bank. Jadi harta dia semua simpan dalam gudang. Gudang tu bukan tempat buah padi. Tak mainlah padi gandum. Jongkong, emas, semua yang mahal-mahal, semua yang harta-harta tu semua. Gudang-gudang dia, tuan-tuan tahu kan besar mana gudang dia? Saya pun tak tahu besar mana. Tapi yang Allah sebut dalam Quran, kunci gudang besar orang. Tak boleh bayang kau kunci gudang besar orang. Nak bawa kunci dia kena upah 2-3 orang pikul kunci, faham tak kunci? Jadi harta dia banyak mana? Dia dengan kekayaan dia melarang pakai semua, tak tahulah kalau zaman sekarang kereta semua kan tayang depan orang, meja makan 12 meter, rak kasut ada 16, mewah, handbag sampai tak sempat pakai, banyak ditunjuk sampai Allah Ta'ala sebut masyarakat pada ketika itu tengok Qarun sampai dia orang cakap apa? Ya laita lana misla ma utiya Qarun. Untungnya manusia bernama Qarun. Untung jadi Qarun kan. Kalau anak aku jadi macam Qarun, best. Kalau lah aku dapat hidup macam Qarun. Dia macam tu umpamanya. Menganggap manusia yang banyak duit, harta melimpah, itu sebagai beruntung. Ni yang datang masjid ni beruntung tak? Datang dengan ceramah ni beruntung tak? Apa dapat? Makan pun belum tentu. Tahu?
dia tak faham dah dia menung sangat nampak tuan-tuan ni. Dia seolah dia membuatkan orang kalau orang kaji apa psikologi kata manusia ni kan berdasarkan value apa yang paling penting dalam hidup dia. Sebab apa ada setengah manusia apa jadi pun jadi lah, janji aku buat sebab dia nilai pada dia. Ya, memang aku datang semayang memang tak dapat duit, belum tentu dapat makan tak makan, tapi aku akan dapat pengampunan Allah, redha Allah, hidup aku akan Allah berkati. Itu kan macam tu. Tapi tak, dalam sistem Dajjal ini dia menjadikan kekayaan itu sebagai buruan. Tu yang cerita Piramli tu apa? Nak apa? Siapa Kasim Selamat? Apa doktor? Apa? Engineer apa? Ahli muzik pantang nenek moyangku apa? Mujur tak jawab. Ahli Masjid Alam Damai, Alam Impian kan? Ahli sunnah wal jamaah. Lagi ya. Ahli muzik maknanya daripada zaman dulu lagi material itu dijadikan kayu ukur status seseorang. Dahsyat, bahaya, hati-hati. Kita tak kata kaya itu salah, tapi kalau kaya spesies korun memang musnah hidup itu tuan-tuan. Jadi kita redakan seketika ketegangan muka tuan-tuan ni semua. Dia tak lena, saya nampak tuan-tuan tak pejam, tapi nampak terlalu stres. Jadi oleh kerana itu mari kita hiburkan jiwa kita dengan alunan-alunan laungan azan insya-Allah ya. Wallahu alam. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita menyambung kembali perbincangan kita tentang fitnah dahsyat akhir zaman, dan saya mohon izin untuk melanjutkan sedikit sahaja lagi perbincangan kita pada malam ini insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, fitnah yang kedua yang kita sebutkan tadi adalah iaitu fitnah kekayaan. Kaya itu tidak salah, malah dalam kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW ramai kaya-kaya. Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Osman Ibn Affan, Abdurrahman bin Auf, dan ramai lagi sahabat Nabi yang kaya-kaya, yang kekayaan mereka itu luar biasa yang Allah kurniakan pada mereka. Hatta Nabi Sulaiman pun kaya, kekayaannya pun luar biasa. Jin-jin boleh diperintahkan, dititahkan untuk kutip belian-belian mutiara dari dasar lautan korek untuk Nabi Sulaiman. Kaya kan? Kaya. Hatta Nabi Muhammad SAW pun ditawarkan gunung-gunung tu convert jadi emas. Boleh je. Tetapi kekayaan itu tidak sampai ke hati. Dia memadai di tangan saja. Yang jadi masalah bila kaya itu sudah berakar di hati, itu yang masalah. Kawan-kawan saya ramai, kenalan-kenalan memang kaya semua, duit banyak, duit banyak. Dengan masjidnya, dengan surau anak yatim, orang susah ibu tunggal mana dia tolong. Banjir tak banjir, rumah cabut, dia tolong. Dia tolong. Jenis puak-puak ni pula tolong pula marah kalau kita sebut nama dia. Tag kat Facebook, janganlah sebut. Dah lah, kita bagi-bagi dah lah, jangan sebut. Dia tak suka. Memang macam tu. Tak tahu pun nak ada duit ni sangat yang nak disebut nama dia tu. Banyak sangat duit dia tak suka. Oh ya Allah, ada kenalan-kenalan kita, ya Allah, kaya sungguh. Kadang kita tanya dia, Datuk, rumah Datuk kat mana? Kita kawan dah lama, tapi rumah kat mana tu? Rumah yang mana satu, Ustaz? Aku salah tanya ke dia salah dengar? Rumah yang mana, Ustaz? Pasal tu dah, rumah saya ada 8. Ustaz tanya ni rumah yang mana? Yang mana satu? Tak apalah. Hak yang selalu salin baju, itu ada lah dekat Bukit Jerutung, ada satu. Itu. Saya pun ada satu rumah situ, kalau Ustaz nak, saya ingat saya nak let go rumah tu. Saya bagi harga kawan-kawan je, Ustaz. 1.1 juta saya bagi kalau Ustaz nak lah. Cirit aku dengar 1.1 juta. Point 1 tu boleh, satu hadapan tu yang senak tu. Kaya sangat lah. Tapi tuan-tuan tahu tak, puak-puak tu jenis buat masjid tau. Dia orang tu bukan jenis datang semata semayang. Dia orang tu buat masjid. Dia tu geng buat masjid semua tu.
Kalau setakat masjid, tuan-tuan, kita nak ni sikit untuk mikrofon kita, sistem ni baru punya lah, mikrofon lama dah. Takat mikrofon celah gigi mikrofon. Imam tu Bilal dia boleh bayar gaji. Banyak sangat duit dia orang ni, kaya yang amat. Allah, pergi Mekah macam Kelantan lah. Relax balik lah. Boleh pergi macam tu lah. Duit kaya sangat. Malam tadi balik dari Jerman, esok pergi Perancis kot. Kalau Ustaz nak order apa-apa boleh lah. Kau cakap betul-betul lah Perancis ke Parit Buntak kau cakap ni? Salah dengar ke? Kaya sangat. Tapi kekayaan mereka ini, Allah, sonok lah kawan orang kaya-kaya ni. Tak, kita jadi insaf. Dia dah lah kaya. Dan hati dia tu sangat dengan Allah Ta'ala. Dan dia sangat menghormati orang-orang agama ni. Suka kita, sonok orang macam ni. Doalah pada Allah, moga anak-anak kita pun jadi macam tu. Anak-anak kita ni semua orang kaya-kaya yang akan membantu ekonomi umat. Kalau setakat masjid mohon sumbangan, baru umum berebut-rebut pakai nak bantu masjid, orang susah asnaf sekeliling ni, tak wujud lagi dah asnaf di kawasan ini. Kalau semua orang saling tolong sesama kita. Nampak? Kita bagi sinar harapan sikit tuan. Mata cerah nampak kan? Cerita Dajjal kuyu belakang, cerita kaya celik belakang semua tu. Itu ya, fitnah kekayaan. Tak salah kaya, tapi kaya jangan mengarut, jangan merapu. Yang kedua. Yang ketiga, iaitu fitnah apa lagi dibawa makhluk Dajjal ni. Yang ketiganya adalah fitnah ilmu. Apa makna fitnah ilmu? Iaitu menjadikan manusia ini, ilmu itu bukan lagi dihalalkan kepada Allah, melainkan ilmu itu sikit sebanyak untuk kepentingan peribadi dan poket saja. Faham tak? Ilmu tu dia sudah tidak lagi sebagai petunjuk. Ilmu ni dia tak lagi bawa manusia untuk dekat pada Allah. Tapi ilmu ini hanya untuk al-fulus. Faham Kenapa belajar tinggi-tinggi? Nanti sijil dapat kerja, gaji besar. Faham tak? Dia bukan lagi ilmu tu nak membentuk akhlak ke, nak jadi makin elok. Tu kadang wujud manusia orang kata belajar je tinggi, mulut, akhlak, adab, perangai. Betul tak? Itu kan dia ilmu ni, falsafah dia makin belajar tu makin tawaduk. Tonton, cuba eja ilmu. Ain, lam, mim. Ain tu kan tenganga, jenis tamak ilmu kan. Dah dengar malam ni, kan balik nanti buka YouTube pula, kuliah apa ustaz mana, esok kuliah subuh dia cari lagi, lepas tu esok kuliah zuhur dia nak je nganga, nakkan ilmu. Lepas tu pula dia nakkan ilmu tu pula setinggi mungkin, belajar lagi tinggi. Dah tinggi belajar jadi macam huruf mim. Tawaduk. Bagus syekh. Tak ada apa, insya-Allah, masya-Allah, ini semua Allah yang punya, kita tak ada makhluk, tak ada kuasa Allah. Padahal dia tu hebat. Ada seorang tu saya kenal, lah ni Datuk Seri dah kot, ke Tan Sri dah, Profesor, saya tak tahu lah. Saya tak tahu nak start kat mana. Profesor Madya Emeritus Diraja, tak tahu. Tapi dia suruh panggil dia cikgu. Tak letih lah. Saya panggil cikgu lah. Cikgu! Tawaduknya. Ada kadang tu tak ada apa pun. Tak sebut bukan jawatan. Tak sebut gelaran sikit je pun. Beliau mata. Terima kasih kepada Encik Haji. Tak sebut Haji. Maaf. Tapi bukan orang sini lah. Baghdad. Di Baghdad. Allahu Akbar. Sedih kan? Ilmu ni patut bawa manusia dia jadi makin baik, suka layan santun dengan manusia. Tak, dia jadi manusia dia sombong. Dapat ilmu sikit kira nak berdebat dengan orang. Mana ustaz tahu? Bagi dalil. Kalau tak ada dalil jangan harap saya nak kira nak, tak tahu kenapa suka nak berdebat. Kenapa nak? Tak, ulama dulu pun bukan semuanya sependapat, tapi tak gaduh. Kenapa mesti gaduh? Faham tak gaduh? Dia ada nada yang tak berapa selesa kita dengar. Dan akhirnya sesama ni satu hal dah, pengikut lagi dahsyat. Pengikut ustaz ni sama pengikut ustaz ni bang bertelagah. Patutnya yang atas ni menyatukan, dah lagi pecah belah habis.
Fitnah ilmu, kan? Lagi dahsyat apabila ilmu ini bukan dibawa untuk dekat pada Allah, tapi untuk mendekati si penyampai ilmu. Faham? Maknanya makin banyak dia duk mengajar, dia makin banyak follower, makin banyak peminat. Peminat bukan nak bawa orang, minat pada agama, minat ke dia. Tak, saya tak nafi tuan-tuan ya. Orang belajar agama ni dia ada dugaan dia yang khas, tak macam orang tak belajar agama. Orang tak belajar agama ni lain, dia punya dugaan dia ada. Tapi orang belajar agama ni dia memang ada dugaan khas. Sampaikan dalam hadis Nabi pernah sebut, mana-mana orang belajar ilmu Allah ni, belajar ilmu agama ni, bukan kerana Allah tapi kerana keduniaan, tak cium bau syurga. Cium pun tak boleh masuk, apatah lagi. Pasal apa? Pasal khususnya orang belajar bidang agama ni, tuan-tuan duk belajar kitab siang malam ni kadang kan, dugaan dia besar, risiko banyak. Orang belajar agama ni kan ramai orang suka nak buat menantu. Oh, ustaz memang dah kahwin dah, muda-muda dah kahwin kan. Kenapa makcik? Tak adalah, anak makcik ada seorang tu balik Jordan. Ingat. Tapi tak apalah, ustaz pun dah kahwin dah. Tapi ustaz tak nak tambah lagi seorang. Usah di pelawai. Dugaan banyak. Sebab tu kalau tak kuat iman, tak kuat jiwa, habis. Ustaz dulu belajar mana ustaz? Lepas ustaz habis itu, lepas tu saya pergi sini, lepas tu, macam mana ustaz? Makcik nak, kalau boleh anak makcik pun masuk TV jugalah macam ustaz, kan? Seronok tengok ramai orang minat. Itulah, faham tak? Masuk TV ni bukannya susah. Tuan-tuan pergi belakang TV, yang kopak belakang tu masuk. Ya Allah, betul kalau niatnya. Lepas tu saya jumpa adik-adik sekolah agama ke tahfiz ngapal Quran yang mari jadi imam jemputan, saya selalu pesan, belajar Quran, belajar agama ni, jaga hati, jaga niat. Pasal itu amanah dari Allah. Ni ilmu agama ni Allah pinjamkan, ini ni amanah dari Allah. Sampai satu masa nanti orang akan datang, dugaan dia akan datang nanti. Ustaz, sebenarnya hukum dia apa sebenarnya? Oh, ni haram. Memang haram tu ustaz? Memang haram lah. Taklah kalau dia halal, saya ingat saya nak bagi ke ustaz sikit, tapi dah haram. Oh, sekejap. Sebenarnya dia ada dua pendapat. Faham tak? Ada ulama membenarkan, boleh kita ambil, kan? Tapi saya dapat berapa? Al-fulus. Sini. Doalah pada Allah ya. Anak-anak kita ke kami-kami ni ya, yang mendalami bidang agama ni, Allah pelihara. Allah pelihara. Ayat apa? Surah Al-Kahfi ayat 10. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu doa tu pemuda Kahfi baca tu. Rasyada tu Rashid, orang yang mendapat apa tu, suluhan, panduan, bimbingan. Dia baru nak tergelincir, sini mari, awak ustaz kan, sini gatal nak itu juga sini. Tuhan seolah-olah membisikkan ke hati kita, jangan tergelincir, jangan. Sedar sikit kopi atas kepala tu. Oh, okey. Dia sedar sikit. Itu yang ketiga. Yang keempat, saya rasa yang keempat ni tak sempat lah malam ni tuan-tuan, pukul 9 dah. Ke macam mana? Kita sambung lain kali boleh? Lain kali ke tak habis ke? Habis lah ustaz akan ajar mari, tak sempat. Boleh. Yang keempat. Fitnah yang keempat adalah iaitu fitnah kekuasaan. Fitnah apa? Fitnah kekuasaan. Apa makna fitnah kekuasaan? Iaitu menjadikan manusia ini sibuk dan ada kecintaan. Kalau kata Imam Al-Ghazali, hubbul jah wa hubbur riyasah, cinta keterlaluan terhadap pangkat dan jawatan. Yang mana jawatan itu tidak salah. Pangkat, harta pula, pangkat, kedudukan, jawatan, kuasa,
Islam kalau tanpa kuasa, banyak perkara tak dapat dilaksanakan. Islam perlukan kekuasaan. Tapi kalau dia tahap gila kuasa, dia memang ada. Dan kalau ulama punya perbincangan, dipanggil hubbur riyasah, gila kuasa. Faham tak gila? Kalau gila ni maknanya dia dah tak ikut rule of the game untuk nak dapatkan jawatan tu. Janji dapat, pijak orang, tikam orang, kianat, tipu, zab dapat. Itu maknanya gila. Orang gila mana fikir undang-undang, dah janji dapat. Maka sikit sebanyak dalam sistem yang Dajjal mahukan adalah melahirkan manusia yang memikirkan pangkat dan kedudukan itu sebagai keberuntungan, suatu yang make money daripada jawatan. Dulu tak ada apa-apa kan, biasa aja. Sejak pegang itu, pegang ini, pengurusi itu, jawatan kuasa ini, pompam, zap. Wah, macam mana nampak kan? Tak apalah, rezeki lah. Tapi cara dia dapat tu yang kita nak ambil iktibar tu. Malah dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi sendiri mengingatkan kepada kita, innakum satahrisuna 'alal imarati wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Nabi berpesan, satu hari nanti kamu akan bercita-cita besar nak jadi pemimpin, mahu jadi pegang itu, pegang jawatan ini, nak itu macam-macam. Dan padahal kata Nabi, kekuasaan itu akan menjadi satu benda yang paling kamu menyesal di hari kiamat nanti. Kalau tahu nak ini, nak jadinya, tahu tak pegang jawatan tu dulu, menyesal suatu hari nanti. Habis tu kalau semua orang tak mau ambil jawatan, siapa nak memimpin kita? Dah, maknanya jangan terlalu, orang panggil apa, orang Pantai Timur kata, jangan terlalu selok sangat, jangan terlalu beria sangat, kau jangan gian sangat nakkan jawatan tu. Jawatan yang sedia ada ni pun tak mampu buat sehabis baik dah. Jadi suami pun tak settle lagi, anak isteri makan apa di rumah, isi minyak kereta pun pakai duit raya anak. Apa cem? Singgit kumpul duit raya anak, dia buat isi minyak. Apa punya bapak ni, ya Allah kan? Jadi bapak pun tak settle, suami pun tak selesai lagi, dah nak pegang jawatan lain lagi. Atau paling-paling tidak pun jawatan kita sebagai apa? Makmum. Tuan-tuan tak pernah tengok ke? Ada satu banner besar, ada setengah masjid, jawatan kosong, jawatan makmum. Diperlukan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jawatan tu makin kurang dah sekarang ni tuan-tuan, tak makin diisi orang. Maknanya masjid tu dia nak perli orang kampung, marilah, dah makin kurang dah ni. Lepas habis raya hari tu, ada pula keluar satu banner besar-besar, mencari orang hilang. Kali terakhir dijumpai semayang raya. Lepas semayang raya, cabut samping dengan dia menghilang dah. Dulu malah fadlan minallahi wa ni'ma tautiru wa majidu, ria-ria sallallahu wasallam alaih. Habis masuk Syawal dengan dia pun sadaqallahul azim ghaibul ghuyub. Agak tunggu masjid buat jamuan raya, kau baru penuh balik apa? Janganlah macam tu. Mari kita, saya ingat masjid ni lah yang akan menyatukan kita balik, alignment balik. Agama yang makin kita lupa, ukhuwah yang makin renggang, inilah tempat penyatuan kita. Masjid, rumah Allah ini. Dan saya kira cukup setakat ini saja sembang-sembang kita pada malam ini. Dan sebelum berakhir, siapa yang berminat nanti selesai saja semua, di luar sana tu saya ada buat buku. Saya kan kadang ceramah ada nota-nota saya lah. Jadi kebanyakan nota-nota tu saya bukukan. Kan nanti saya ingat meninggal nanti sayang, nota-nota saya, anak kecil lagi. Jadi saya buat buku tu, siapa berminat nak dapatkan ada di luar sana. Kalau sempat kita tenyeh sikitlah, dapat signature, tanda tangan. Tu di luar tu ada, insya-Allah ya. Moga-moga ada rezeki dan lain-lain kesempatan kita bersua lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.